Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nur al-mudhhib bil isyani bi nuri wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah lebih kurang seminggu kita tidak berjumpa. Kita menangguhkan sempena menyambut sambutan Aidil Fitri yang baru kita sambut, walaupun tak berapa nak meriah. Alhamdulillah. Dan insya-Allah hari ini kita akan sama-sama menyambung pembacaan kitab kita berdasarkan kitab 40 hadis perihal zaman kini yang dikarang oleh As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala anhu, yang telah diterjemah dengan judul 40 hadis perihal zaman kini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi alhamdulillah kita dah baca hadis yang ke-9 daripada kitab ini pada 2 minggu yang lalu, dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk hadis yang ke-10 dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada hakikatnya kita sebenarnya dah terlewat, ya, sepatutnya kita paling kurang pun kita dah baca sehingga hadis ke-20 ataupun 30 hadis, kerana kita dah sampai ke penghujung perbincangan kita, daurah kita. Kerana daurah ni lebih kurang dalam 15 hingga 20 sahaja. Saya dimaklumkan oleh pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan bahawa pengajian ini hanya di dalam 15 sesi hingga ke 20 sesi. Dan hari ini kita baru sampai ke hadis yang ke-10. Kan? Kita ada lebih kurang lagi 31 hadis lagi yang kita kena khatamkan lebih kurang dalam 5 hari untuk cukupkan 20 hari. InsyaAllah. Itulah cara macam mana nak khatam tu pun pening juga tu kan. Kita cuba insyaAllah. Baik, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada hadis yang ke-10, kalau yang ada buku boleh buka pada halaman 101. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu يأتي على الناس زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليختار العجز على الفجور رواه Abu Ya'la wal Baihaqi wal Hakim. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahawasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman seseorang perlu memilih antara menjadi qalat ataupun ortodoks kita sebut, ataupun melakukan dosa. Barang siapa yang berada pada zaman tersebut, maka hendaklah dia memilih qalat, yakni ortodoks, berbanding melakukan perbuatan dosa. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa yang berlaku pada zaman kita hari ini, yakni satu zaman yang mana kita perlu memilih sama ada untuk menjadi seseorang yang qalat ataupun menjadi seseorang yang melakukan dosa. Apakah yang dimaksudkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam dengan qalat? Ya, kata ulama, yang dimaksudkan dengan qalat dalam hadis ini adalah keadaan kita pada hari ini, yang mana bila seseorang itu melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan kebajikan, maka orang akan menganggap dia seolah-olah melakukan perkara yang qalat.
Bila dia tengok kawan dia pakai tudung, kau ni apa lah pakai tudung, orang ni jam dah tak pakai tudung dah, orang free hair gitu kan. Zaman dulu ialah kita pakai tudung, zaman sekarang ni tak ada, kita moden negara kita, dia kata. Maka orang yang menutup aurat, orang yang pergi masjid, orang yang semayang, dia anggap sebagai orang yang kolot. Berpegang dengan agama, dia anggap sebagai orang yang ortodoks, orang yang tak maju, orang yang rendah, orang yang hina. Sedangkan pada hakikatnya itulah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda SAW. Jadi kata Nabi SAW, kalaulah kita ada pada zaman tersebut, yakni zaman kita hari ini, Nabi kata, maka pilihlah kolot berbanding daripada melakukan dosa. Bila kita digelar sebagai kolot, kita ada dua pilihan, sama ada kita nak terima gelaran kolot ataupun kita buat juga dosa. Kalau kita pakai tudung, orang kata kita kolot. Contohnya, pakai baju labuh, tutup aurat, tutup dengan sempurna, orang kata jadi ustazah dah sekarang dia kata. Ataupun dia kata kau ni kolot lah, zaman sekarang mana ada pakai macam ni lagi, orang pakai buka-buka lah sikit belanja, kata dia. Maka kata Nabi SAW, pilih kolot, jangan pilih dosa, tinggalkan dosa. Pedulikanlah apa dia nak kata, kolot ke, ortodoks ke, tak moden ke, mundur ke. Maka Nabi SAW arahkan kita untuk memilih mundur bila kita terpaksa memilih di antara perbuatan dosa ataupun mundur. Jadi tak betul bila kita faham hadis ni menunjukkan bahawa Islam suruh kita pilih kemunduran. Tak. Dalam hadis ini bukanlah Nabi SAW ajar kita untuk memilih kemunduran. Maknanya tak payah pergi kerja, tak payah bina bangunan yang besar-besar, tak payah ada ekonomi yang kukuh. Tak. Tetapi hadis ini adalah menjelaskan berkenaan baginda SAW memerintahkan kita untuk memilih sama ada menjadi orang yang kolot. Yang kolot di sini adalah orang yang berpegang dengan agama ataupun orang yang dianggap maju, moden, tetapi hakikatnya dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat apa syarah Sayyid Abdul Aziz dalam kitab ini. Kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, zaman yang dinyatakan oleh baginda ini adalah merupakan zaman kita sekarang. Hari inilah, kata dia. Tidak adalah daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana untuk kita memilih perbuatan yang kolot berbanding daripada melakukan dosa ini bukanlah perkara yang mudah. Mungkin kalaulah seseorang itu berada dalam bi'ah, berada dalam situasi agama, keluarga daripada keluarga yang berpegang kepada agama ataupun belajar di sekolah agama, maka ini bukan perkara yang sukar kerana adanya bi'ah, adanya keadaan sekeliling yang baik. Tetapi bayangkan bila seseorang itu berada pada satu keadaan yang tak baik, berada di bandar bersama dengan kawan-kawan yang tidak menutup aurat, tidak berpegang kepada agama, ada yang lebih teruk daripada itu meninggalkan agama terus, maka itu adalah merupakan perkara yang sangat sukar. Jadi walaupun sukar, tetapi kita perlu untuk melaksanakan. Oleh itu kata Sayyid Abdul Aziz, mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hanya kekuatan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah ustaz nak pakai tudung, lagi-lagi saya ni artis ustaz. Kalau pakai tudung nanti orang tak panggil berlakon ustaz. Kalau pakai tudung nanti orang kata kolot, apalah kau ni kolot, artis tak pakai tudung, macam mana nak berlakon, susah kalau pakai tudung. Maka kata Nabi SAW, pilihlah walaupun susah, ya susah, tetapi itulah yang perlu kita pilih, yang diajarkan oleh baginda SAW. Mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kekuatan untuk memilih perkara kolot tersebut, yakni perkara ketaatan yang dianggap sebagai kolot, daripada kita memilih dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyid Abdul Aziz lagi, pada zaman ini sesiapa yang ingin menjadi tumpuan dalam masyarakat, nak jadi orang yang diperhatikan, nak jadi Insta famous contohnya, nak jadi TikTokers famous contohnya, nak jadi influencer contohnya, maka dia perlulah menjadi seseorang yang moden, yang nampak bergaya, yang nampaklah maju, bukan kolot. Kata Sayyid Abdul Aziz, pada zaman ini siapa yang ingin menjadi tumpuan dalam masyarakat, mempunyai kedudukan dan pangkat antara mereka, dia perlulah menzahirkan perbuatan dosa yang lebih daripada orang lain, sama ada daripada sudut kepercayaan maupun amalan. Hari ini orang menganggap orang yang maju, orang yang mempunyai kedudukan, orang yang mendapat perhatian orang lain adalah orang yang membuat dosa. Semakin banyak seseorang itu buat dosa, semakin maju dia. Semakin handa dia bergelek kat TikTok, semakin handa dia, semakin ramai orang like, semakin ramai orang bagi tumpuan, ramai follower dia. Bila ramai follower dapat pula jadi
orang yang boleh jadi promoter dan sebagainya, jadi influencer, orang bagi duit suruh promotekan barang. Maka pada zaman ini, kata Said Abdul Aziz, seseorang itu dianggap sebagai moden, seseorang itu dianggap sebagai orang yang berpangkat, mendapat perhatian sejauh mana dia buat dosa. Semakin banyak dia buat dosa, semakin itu dia mendapat perhatian daripada masyarakat. Wal'iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita. Dan kata Said Mazin lagi, tahap terkenalnya anda adalah bergantung kepada kemaksiatan yang anda lakukan, dan mereka akan menggelar anda sebagai orang yang moden. Nak jadi masyhur hari ni, kalau kita pergi masjid, pergi surau, dengar kuliah, maka tak jadi masyhur, tak famous. Nak jadi famous macam mana? Buat benda yang pelik-pelik. Sebab tu sering saya sebut pepatah Arab yang mengatakan baulil ala zamzam tu'raf. Pepatah Arab kata apa? Kencing atas air zam-zam akan jadi famous. Maksudnya apa? Untuk jadi famous ni bukan benda yang payah, bukan benda yang sukar. Boleh, senang. Semua orang boleh jadi masyhur, semua orang boleh jadi famous, semua orang boleh jadi insta famous. Cara dia macam mana? Buat benda yang pelik-pelik. Masa Negeri Sembilan kita kata buat kerja gila, maka akan jadi famous lah. Orang akan suka, orang akan like, orang akan follow, orang akan jadikan sebagai ikutan, orang akan menjadikan sebagai tauladan. Maka inilah hakikat yang ada pada zaman ini. Maka kata Sayyid Abdul Aziz, bukti kemodenan di sisi masyarakat pada zaman kini adalah kejahatan, kemaksiatan dan kefasikan. Hari ini mereka menganggap seseorang itu moden, seseorang itu maju, seseorang itu kehadapan adalah apabila dia membuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila buat perkara taat, pergi masjid, semayang, tutup aurat, maka itu akan dianggap sebagai perkara yang qalat, kebelakangan dan sebagainya. Maka kata saya dalam lagi, sebaliknya apabila anda berusaha untuk menjaga batasan syariat Allah dan menjauhi perbuatan haram serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh agama, kesemua itu di sisi mereka menunjukkan qalat, jumud, tidak progresif dan kurang keyakinan diri. Disebabkan itu, mereka tidak akan mendekatimu, tidak memuliakanmu dan tidak akan duduk bersamamu. Hal yang demikian kerana pada pandangan mereka, anda adalah mundur dan tidak mengikuti peredaran zaman, kata dia. Kalau kita tutup aurat, pakai pakaian yang menutup aurat, kita jaga salat, kita tidak cakap perkataan-perkataan yang buruk, tak mengumpat sama-sama dengan orang, tak menghina orang, tak mengkeji orang, maka itu akan dianggap sebagai orang yang mundur. Orang tak nak kawan dengan kita. Kau ni tak famous lah, tak nak lah aku kawan. Kau ni solehah benar lah, nak kawan dengan dia, kau nak lah pakai yang lain sikit. Baru orang pandang. Ni pakai tutup labuh, huna, tudung sampai tutup lutut, siapa nak pandang, kata dia. Maka bila seseorang itu memilih untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang dah tak nak dekat dengan dia, orang tak muliakan dia, orang dah tak nak kawan dengan dia, maka inilah hakikat yang kita kena terima. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita untuk kita memilih qalat. Tak apalah orang tak nak kawan dengan kita, tak apalah orang panggil kita jumud, tak apalah orang panggil kita ortodoks, tak apalah orang panggil kita ni kebelakangan, tak progresif, tak ada keyakinan diri, tak apa. Yang penting kita menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Ini bukan tujuan utama kita. Kerana tujuan utama kita adalah di akhirat sana. Jadi kata Sayyid Abdul Aziz lagi, seorang pemuda yang merupakan pelajar universiti. Ini kisah Sayyid Abdul Aziz sendiri. Realiti yang berlaku pada zaman Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Sayyid Abdul Aziz ini meninggal dunia pada tahun 1997. Dah lama dah. Saya lahir pun 1995 ketika umur saya 2 tahun. Dan kisah ini dah lama dah berlaku. Kata Sayyid Abdul Aziz, seorang pemuda merupakan pelajar di Universiti Rabat. Universiti Rabat adalah universiti saya. Universiti Muhammad Khamis. Universiti Muhammad kelima. Muhammad kelima ni nama Raja Morocco yang dahulu. Hari ni sekarang nama dia Muhammad Sadis, Muhammad ke-6. Dia ada Muhammad kelima, Muhammad ke-6. Macam itulah nama Arab kan. Jadi nama universiti ni, nama dia Universiti Muhammad kelima. Jadi di Maghribi, universiti dia, universiti awam dia setiap daerah ataupun setiap negeri lah kita kata. Rabat, Casablanca itu ada universiti swasta khusus untuk penduduk Rabat. Kalau di Casablanca untuk penduduk di Casablanca, di Tanja, di Tangier untuk penduduk di Tangier dan sebagainya. Maka kata Sayyid Abdul Aziz, seorang lelaki, seorang pelajar yang berada di Rabat. Sayyid Abdul Aziz beliau duduk di Tangier. Jadi Tangier dengan Rabat ni bukan tempat yang dekat, bukan jarak yang dekat. Lebih kurang kalau naik kereta api zaman saya dulu 5 jam, 6 jam baru sampai. Kalau kereta api laju cepatlah sikit. Kok kereta api yang Harry Potter tu mahu 7 jam, 8 jam baru sampai, kan?
Tapi kalau kereta api yang laju tu, laju sikit lah. Dan hari ni dah lebih laju. Hari ni dia ada Buraq. Ya. Buraq ni kereta api yang terlaju setakat ni lah yang ada dekat Morocco tu. Laju lah, katanya 3 jam, 2 jam dah boleh sampai daripada Rabat ke Tanjung. Tapi zaman dulu, mengambil masa yang sangat lama. Jauh perjalanan untuk sampai ke Tanjung. Tetapi Sayyidina Abdul Aziz ada anak murid di Rabat. Menunjukkan bahawa anak murid Sayyidina Aziz ni bukan yang di Tanjung sahaja. Kalau saya, anak murid ada dekat Negeri Sembilannya. Dekat Perak, Kelantan tak ada tu. Tetapi Sayyidina Abdul Aziz, beliau mempunyai anak murid meratuk. Jadi ada seorang anak murid dia berada di Rabat, dia cerita apa? Dia kata, beliau pernah diajak untuk bersama oleh seorang wanita, namun dia enggan melakukan seraya berkata, sesungguhnya aku takut akan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini seorang yang saleh, yang Nabi SAW sebutkan antara 7 golongan yang mana akan mendapat lindungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Yang mana bila dia diajak untuk melakukan sesuatu dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata apa? Inni akhafullah. Aku takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lelaki ini, bila ada seorang wanita ajak dia untuk bersama, lelaki ni kata, inni akhafullah, aku takut dengan Allah. Tak dapat dah, dia tak nak buat, kata dia. Tapi apa yang perempuan ni lakukan? Perempuan ni kata Sayyidina Abdul Aziz, lantas wanita itu terus meludah ke mukanya dengan mengatakan qalat. Bila lelaki ini yang diajak untuk bersama, yang dia enggan dengan mengatakan bahawa dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perempuan ni bila dia dengar perkataan tu, dia kata apa? Dia ludah ke muka lelaki itu, dia kata kau ni qalat. Maka inilah hakikat yang terjadi pada zaman tersebut, sebelum 1997 lagi, sebelum kewafatan Sayyidina Abdul Aziz. Bayangkan pada hari ini bagaimana lebih dahsyat daripada itu. Dan inilah Nabi SAW ajar kepada kita. Tak nampak muka ustaz? Kenapa tak nampak ya? Gelap ke? Kalau gelap bagi tahu ya. Kalau tak nampak pun tak apalah. Kan? Bukan penting lah, tengok buku lah. Muka saya bukan handsome pun. Nanti tengok lama-lama. Kan? Tengok buku. Gelap ke? Kalau gelap bagi tahu ya. Nampak? Okey. Mungkin Facebook cemburu. Kan? Facebook sekarang kan lain macam sikit. Okeylah. Jadi inilah kisah yang disebutkan oleh Sayyidina Aziz, nak menunjukkan kepada kita, kita perlu memilih qalat. Tak apalah kena ludah. Tak apalah kena hina. Tak apalah orang panggil kita mundur, tak maju. Yang penting kita menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyid Abdul Aziz lagi, inilah kebiasaan yang berlaku pada waktu sekarang. Waktu sekarang ni waktu zaman Sayyid Abdul Aziz. Zaman kita lebih teruk lagi daripada tu. Nabi kita SAW merupakan an-nasihul amin, yang pemberi nasihat yang dipercayai, telah membimbing kita agar untuk memilih qalat. Nabi suruh kita pilih qalat. Tak apalah kalau orang kata kita qalat. Kalau ada orang kata kau ni qalat lah. Bukan gelak kamera tu ke atas pun ye. Oh, ke atas pun ye. Apalah kamera ni ke atas pun ye. Saya ke depan sangat agaknya. Okey. Okey, kita sambung yuk. Nabi SAW, an-nasihul amin, kata Sayyidina Aziz, Nabi SAW seorang yang pemberi nasihat. Nabi ajar kita untuk memilih qalat. Tak apalah orang hina kita. Tak apalah orang keji kita. Kalau ada orang kata kau ni qalat lah, kau ni mundur, kau ni tak moden, tak produktif, kata dia. Kau ni macam orang zaman dulu-dulu, orang zaman sekarang tak ada pakai macam ni, jubah labuh-labuh dah. Orang pakai senteng-senteng sikit, belanja-belanja sikit, kata dia. Maka apa yang kita kena kata kepada dia? Kita kata, inilah yang Nabi ajar kepada aku. Tak apalah kau kata qalat, tapi Nabi yang suruh aku pilih qalat. Qalat ni lah yang Nabi suruh pilih. Dan aku mengikut apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya kita terus masuk kepada hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 daripada Sayyidina Ma'qil. Ada sedikit pembetulan ya. Di situ ditulis Ma'qal. Yang sebetulnya adalah Ma'qil bin Yasar. Tersalah baris ya. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhhabu al-ayyam wal layali hatta yakhluqa al-Qur'an fi suduri aqwamin min hadhihi al-ummati kama takhluqu thiyab wa yakunu ma siwahu a'jabu lahum wa yakunu amruhum kulluhu tam'an la yukhalituhu khawfun in qassara an haqqillahi ta'ala mannatuhu nafsuhu al-amani وإن تجاوز إلى ما نهى الله تعالى عنه قال
arju an yatajawazallahu anni yalbasuna juludad da'ni ala qulubi dhi'ab afdaluhum fi anfusihim al-mudahinu alladhi la ya'muru wa la yanha. Rawahu Abu Nuaim fil Hilyah. Maksudnya daripada Sayyidina Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari dan malam tidak akan berakhir sehinggalah Al-Quran menjadi pudar di dalam dada-dada kelompok daripada kalangan umat ini seperti mana pudarnya pakaian. Kata Nabi SAW, la tadhhabul ayyam, dunia ini tidak akan berakhir. Maknanya apa? Tidak akan berlakunya kiamat. Maka ini antara tanda-tanda daripada berlakunya kiamat. Kata Nabi SAW, tak akan berlakunya kiamat sehinggalah Al-Quran menjadi pudar daripada dalam dada-dada kelompok daripada kalangan umat ini seperti mana pudarnya pakaian-pakaian. Mereka lebih mengkagungi selain daripada Al-Quran. Semua urusan mereka dilandasi dengan sifat tamak, tanpa ada rasa takut. Sekiranya mereka telah mengabaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, yakni melakukan dosa, maka mereka akan memimpikan bagi diri mereka dengan pelbagai angan-angan kosong. Apabila mereka telah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengatakan, saya berharap agar Allah mengampunkan dosa saya, kata dia. Mereka menyarung kulit biri-biri. Dia pakai bulu kambing biri-biri pada hati serigala. Hati dia serigala tapi pakai je bulu biri-biri. Nanti kita akan perincikan. Jadi orang yang paling baik dalam diri mereka adalah al-mudahin. Apa itu al-mudahin? Al-mudahin adalah orang yang tidak menyuruh dan mencegah, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah. Jadi kata Sayyidina Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ma'qil bin Yasar ini, nama sebenar beliau adalah Ma'qil bin Yasar bin Abdullah bin Ma'bar bin Harak bin Lu'ay bin Ka'ab bin Abd bin Thawr bin Huzmah bin Latim bin Uthman bin Amr bin Uddi bin Ilyas bin Mudar al-Muzani al-Basri. Jadi beliau digelarkan sebagai Abu Abdullah. Kenapa digelarkan sebagai Abu Abdullah? Kerana anak namanya Abdullah. Ada riwayat mengatakan nama beliau adalah Abu Yasar, bapa kepada Yasar. Maksudnya apa? Nama anak dia Yasar bin Ma'qil bin Yasar. Maka ini biasa orang Arab, dia suka guna nama yang berulang-ulang. Kok kita kalau atuk kita dah ada nama, kita tak nak guna dah. Atuk saya nama dia Mak Zain, tak ada nak bagi anak cucu nama Mak Zain dah tak nak dah. Sebab dah pernah guna, nak cari nama yang lain sikit, nama yang rare sikit kata dia kan. Maka tapi dalam kalangan Arab, maka mereka mengulang nama itu perkara yang biasa. Dia ambil nama ayah, ambil nama atuk, maka itu perkara yang biasa. Dan ada juga dia mengatakan bahawa beliau digelar sebagai Abu Ali. Maksud namanya anaknya adalah Abu Ali. Jadi Sayyidina Ma'qil bin Yasar adalah antara sahabat yang berada ketika Bai'atul Ridwan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin bagi orang-orang yang berada di dalam Bai'atul Ridwan. Di dalam surah Al-Fath Allah merakamkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah redha kepada mereka, sesiapa yang berada di dalam Bai'atul Ridwan, yang berada di bawah pohon, yang berjanji bersama-sama dengan Nabi SAW, maka Allah telah meredai mereka. Kata Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta syajarah. Allah telah redha ke atas orang mukmin yang berbai'ah dengan engkau wahai Muhammad di bawah pohon tersebut. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah tahu apa yang ada dalam hati-hati mereka. Jadi ini jaminan saksi daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang ketulusan hati para sahabat yang berada di dalam perjanjian Bai'atul Ridwan. Jadi ini jaminan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu bila kita sebut seseorang sahabat itu berada dalam Bai'atul Ridwan, maka mereka adalah antara orang yang telah diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah telah persaksikan tentang keikhlasan hati mereka berjanji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ma'qil bin Yasar, beliau memeluk Islam sebelum daripada beberapa bulan sebelum perjanjian Hudaibiyah. Jadi Sayyidina Ma'qil bin Yasar ini juga beliau pernah dilantik sebagai gubernur di Basrah pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dan beliau meninggal dunia pada pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ada juga riwayat mengatakan bahawa beliau meninggal dunia pada zaman Yazid bin Muawiyah. Dan menurut Ibnu Kathir, beliau meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah. Jadi kata Sayyidina Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi SAW bersabda,
tak akan berlakunya kiamat sehinggalah Al-Quran itu pudar daripada hati-hati kaum muslimin. Sehinggalah mereka membuang Al-Quran daripada dalam diri-diri mereka. Ini gambaran Nabi SAW tentang bagaimana sifat manusia pada akhir zaman, yang mana Al-Quran dalam hati mereka akan menjadi pudar seperti mana pudarnya baju-baju yang mereka pakai. Baju kita belilah berapa mahal pun, 3 kata ribu baju beli. Tetapi bila lama kelamaan baju itu pasti akan pudar. Melainkan dia simpan, dia tak guna. Itu pun mungkin akan rosak. Tapi kebiasaannya baju itu akan menjadi pudar. Maka itulah gambaran Nabi SAW yang mana Al-Quran itu akan pudar daripada hati-hati umat Islam. Mereka dah tak nak lagi cinta kepada Al-Quran. Apabila ada masalah, ada perbalahan, mereka tak nak dah kembali kepada Quran. Mereka lebih cintakan kepada selain daripada Al-Quran. Mereka menganggap bahawa ada jalan penyelesaian selain daripada Al-Quran. Mereka lebih cintakan ilmu-ilmu selain daripada Al-Quran. Mereka lebih mengagungkan ilmu-ilmu moden, matematik, sains, biologi, fizik daripada mereka belajar Al-Quran. Bahkan orang akan menganggap bahawa orang yang belajar Quran ni tak ada masa depan. Kau hantar anak kau pergi sekolah pondok, pergi sekolah tahfiz, kau hantar anak kau jual posok, dia kata. Dia terlupa. Perkataan tersebut pada hakikatnya menunjukkan bahawa Al-Quran telah pudar daripada hati-hati umat Islam. Mereka dah tak lagi mengagungkan Al-Quran. Yang sepatutnya Al-Quran itu diangkat. Orang yang belajar Al-Quran itu perlu dimuliakan. Hari ini gaji kepada penyanyi, boleh kita kata 300 kali ganda lebih tinggi daripada guru yang mengajar Al-Quran. Yang pada hakikatnya mana yang lebih mulia, menyanyi ataupun Al-Quran? Tanpa kita sedar. Tapi itulah hakikat yang berlaku pada hari ini. Bukanlah saya nak kata bagi kepada guru Al-Quran dengan nilai yang tinggi, tak. Tapi sekurang-kurangnya untuk kita memuliakan Al-Quran, berilah dengan nilai yang tinggi. Bukan nak bagi benar kepada ustaz mengajar ataupun ustazah yang mengajar tu, tetapi kita nak mengangkat kemuliaan, kedudukan Al-Quran supaya Al-Quran itu tidak menjadi pudar dalam hati-hati kita. Kita tidak menganggap bahawa Quran itu adalah perkara yang remeh. Dia tak hantar anak pergi sekolah agama, tak apa. Yang penting sekolah pagi kau pergi. Sekolah petang kalau kau nak pergi, pergilah. Kau tak nak pergi pun tak apa. Tidur rumah, tak apa. Yang penting sekolah pagi, esok dari PSR kau tak lepas. Tapi PSR pun dah tak ada kan. Tapi itulah hakikat masyarakat kita, yang mana mereka menganggap bahawa agama Al-Quran itu adalah perkara yang kedua. Yang penting ilmu yang moden. Ini yang Nabi sebut. Yang mana a'jabu lahum, selain daripada Al-Quran, lebih mereka cintai, lebih mereka kagumi, lebih mereka jadikan sebagai rujukan dan sandaran berbanding daripada Al-Quran. Dan kata Nabi SAW lagi, wa yakunu amruhum kulluhu tama'an la yukhalitu khaufun. Jadi kehidupan mereka kesemuanya didahului dengan sifat tamak, tanpa ada sifat takut sedikit pun. Perkataan Nabi SAW ini jelas menunjukkan tentang keadaan zaman kita, yang mana manusia lebih sibuk untuk mencari harta tanpa menghiraukan sama ada harta itu adalah halal ataupun haram. Dan itu yang Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, akan ada dalam kitab ini, akan kita bacakan. Yang mana kata Nabi SAW, la yubal mar'u bimaktasabal mal. Yang mana manusia pada akhir zaman, mereka dah tak peduli dah daripada mana datang harta. Amin halalin amin haram, sama ada daripada harta yang halal ataupun daripada yang haram. Asalkan dia konyang, asalkan perut berisi, asalkan dia dapat duit, asalkan dia dapat bayar rumah, dia tak peduli daripada mana datang harta tersebut. Maka ini Nabi sebut dalam hadis ini, yang mana diri mereka telah dikuasai dengan sifat tamak. Tak ada sedikit pun perasaan takut dalam diri mereka tentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. In qassara an haqqillah ta'ala mannatuhu nafsuhu al-amani. Bahkan lebih teruk daripada itu, apabila mereka melakukan dosa kepada Allah SWT. Dia bekerja di sebuah syarikat perjudian misalnya, contoh. Maka bila kita kata, apalah kau kerja kat syarikat kedai judi ni, tak boleh kau Islam, tak boleh kau kerja sini, dah pergilah cari kerja lain. Kata tak apa, Allah akan ampunkan saya terpaksa, kata dia. Maka ini yang Nabi SAW sebut, mannatuhu nafsuhul amani. Dia menyangka, dia menganggap bahawa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik.
dengan mengatakan arju an yatajawazallahu anni. Moga Allah ampunkan akulah. Dia kata, tak apa, aku kerja ni sebab terpaksa, aku nak cari rezeki. Tak apa, moga Allah ampunkan aku, kata dia. Maka ini yang Nabi kata, mannathu nafsuhul amani. Dia meletakkan satu impian, angan-angan dalam diri dia tanpa dia sendiri berusaha untuk meninggalkan perkara tersebut. Bukanlah kita kata bila seorang itu dah terjebak dengan perbuatan yang haram misalnya. Dia bekerja di sebuah syarikat yang haram, perjudian, arak dan sebagainya. Terus berhenti. Tak. Ya, bukan perkara yang mudah untuk cari kerja. Tetapi sekurang-kurangnya dia ada usaha. Bukan semata-mata dengan dia kata, tak apa Allah ampunkan. Dah 30 tahun kerja. Dia kata, tak apa Allah ampunkan. Tanpa dia berusaha untuk mencari kerja yang lebih baik. Tanpa dia berusaha untuk mencari rezeki yang halal untuk diberikan kepada ahli keluarganya. Maka ini yang dilarang oleh baginda SAW. Dan inilah apa yang berlaku pada zaman kita hari ini. Wa in tajawaza ila ma nahallahu ta'ala anhu qala arju an yalbasuna juludad dha'ni ala qulubi dhi'ab. Ini gambaran Nabi SAW, satu contoh yang cukup jelas daripada baginda SAW kepada kita. Nabi kata apa? Mereka memakai kulit julud. Julud di sini adalah kulit binatang. Biri-biri ad-dha'ni. Mereka memakai kulit kambing di atas hati serigala. Dia serigala sebenarnya. Tapi sebab dia nak duduk bersama dengan kambing biri-biri, sebabkan dia nak makan kambing biri-biri, sebab dia nak ambil kesempatan yang ada, dia berlakon seolah-olah dia macam kambing biri-biri. Dia pakai baju kambing, dia pakai kulit kambing, seolah-olah dia berlakon sebenarnya dia adalah serigala. Hati dia adalah hati yang serigala. Dia duduk situ bukanlah niat yang baik pun, tetapi dia hanya berlakon seolah-olah dia adalah kambing, sedangkan hatinya adalah hati yang serigala. Maka ini yang Nabi sebut dalam beberapa hadis yang sebelum ini, yang kita bacakan sebelum ini, yang mana kata Nabi SAW, mereka manusia yang bertopengkan syaitan. Hati mereka hati yang syaitan. Hati mereka tak peduli tentang halal dan haram, tetapi mereka berwajahkan dengan wajah manusia, bertopengkan dengan topeng manusia, berlakon seolah-olah dia baik, berlakon seolah-olah dia tak buat salah, sedangkan pada hakikatnya hati dia adalah hati yang jahat, hati yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang Allah gambarkan dalam surah Al-Kahfi dengan kata Allah SWT, alladzina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang telah sesat dalam kehidupan di dunia ini, mereka menyangka bahawa diri mereka telah melakukan kebaikan. Maka ini yang kita risau. Bila seseorang itu dia salah, dia sedar perbuatan salah tu, kita tak risau sangat. Moga-moga Allah bagi hidayah kepada dia. Moga-moga satu hari nanti Allah bagi kesedaran. Yang kita risau apa dia? Apabila seorang itu dia berada dalam kesesatan, dia melakukan perkara yang haram, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia menganggap bahawa perkara tersebut adalah perkara yang baik. Misal, contoh, dia pondan. Dia kata, ini fitrah saya memang dilahirkan dengan naluri seorang wanita, kata dia. Saya ni wanita, tapi badan saya je macam lelaki ni. Tapi saya sebenarnya wanita. Memang saya dilahirkan sebagai wanita, kata dia. Sedangkan orang semua tahu dia jantan. Lalu orang yang macam ni, dia kata apa? Dia kata, tak apa, Allah akan ampunkan saya. Sebab Allah tahu hati saya ni, hati wanita. Ini yang kita risau. Dia menyangka seolah-olah Allah akan ampunkan dia. Dia berharap moga-moga Allah akan masukkan dia dalam syurga. Dia menyangka bahawa apa yang dia buat itu adalah baik. Sedangkan pada hakikatnya perbuatan tersebut adalah jauh tersasar daripada agama. Perkara tersebut adalah perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia merasakan bahawa perkara tersebut adalah perkara yang baik dan dia terus melakukan. Semoga Allah memberi kita hidayah untuk terus berada di dalam landasan yang benar. Baik. Kemudian kata Nabi SAW lagi, afdaluhum fi anfusihim al-muhdahinu alladhi la ya'muru wa la yanha. Dan orang yang paling baik daripada kalangan mereka, yang ada pada zaman tersebut, pada zaman kita hari ini, adalah mereka yang tidak mencegah kepada kemungkaran dan tidak mengajak kepada kebaikan. Maksud dia apa? Tak jaga tepi kain orang lain. Kau baik kerja kau dan baik kerja dan kubur kau lain-lain, kubur masing-masing. Yang kau nak sebut kubur dan apa hal, kata dia. Jadi orang semua tak peduli dah. Dia suka kau lah. Kau yang masuk neraka bukan saya, kata dia. Dah tak nak tegur, tak nak mengajak kepada kebaikan dan tak nak pula mencegah kepada kemungkaran. Bila nampak perkara yang mungkar, semua buat tak tahu. Tak apa. Itu kain dia. Dia lah yang jaga, kuyak ke, rabak ke, dia punya pasal lah. Saya jaga kain saya, kata dia. Maka ini yang Nabi SAW kata, orang yang paling baik pada zaman tersebut adalah orang yang tak jaga tepi kain orang. Sedangkan Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk menjaga tepi kain orang.
Ini kena faham. Jaga tepi kain orang ni macam mana. Bukan kita mencari-cari kesalahan orang. Tak. Tetapi bila kita nampak perkara yang mungkar, kita kena tegur. Itu bukan jaga tepi kain orang. Bila kita nampak perkara yang salah, kita tegur. Maka itulah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Itu taklah menunjukkan bahawa kita jaga tepi kain orang. Kita jaga diri kita sendiri. Sebab apa? Kalaulah dia terus melakukan dosa, maka azab yang turun bukan kepada dia seorang. Satu kampung Allah akan turunkan azab. Jadi kena tegur. Inilah apa yang diajarkan oleh baginda SAW. Jadi orang yang maju, orang yang mulia pada zaman kita hari ini adalah orang yang tak negur orang. Dia buat hal dia baik, dia tu kan buat hal dia tak bising, tak heboh orang dah. Sekati orang lah nak buat apa, dia baik je. Sedangkan Nabi SAW menggelarkan orang seperti ini sebagai al-mudahin, orang yang tidak mencegah kepada kemungkaran dan tidak mengajak kepada kebaikan. Dia seorang yang nak masuk syurga, kata dia. Sedangkan agama kita menyuruh kita untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan dalam hadis ini juga Nabi SAW berikan suatu perumpamaan yang cukup jelas tentang al-khawfu war-raja', tentang takut dan harap yang diajarkan oleh para ulama at-tasawuf. Yang mana dalam diri kita perlulah ada dua sifat yang paling penting, iaitu sifat al-khawf, yakni takut, dan ar-raja', pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kena ada sifat takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana kalaulah tidak ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seseorang itu akan terus melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa rasa segan. Ini yang Nabi sebut dalam hadis ini, la yukhalituhu khaufun, dia tak rasa takut pun. Sifat tamak dia menyebabkan dia lupa tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak peduli dah harta yang halal ataupun haram kerana tidak ada sifat takut dalam diri dia. Sebab tu pentingnya ada sifat takut dalam diri kita. Takut ni untuk apa? Takut daripada melakukan dosa. Dan tidak berasa bangga dengan ketaatan yang telah dilakukan. Inilah nama dia takut al-khawf yang disebutkan oleh para ulama tasawuf. Bila kita ada perasaan takut, kita takut untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila kita melakukan ketaatan, kita tak berasa bangga dengan ketaatan kita. Sebab apa? Sebab ketaatan yang kita lakukan tersebut belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan yang kita lakukan tersebut belum tentu menjamin kita adalah merupakan ahli syurga. Berapa ramai orang yang kehidupan dia kehidupan yang baik, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi penghujungnya dia dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka. Dan begitu juga perlunya ada sifat pengharapan, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa perlu ada sifat harap? Kerana dengan sifat harap inilah kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan sifat pengharapan ini juga, apa yang kita pikul, bebanan, taklif yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita menjadi mudah. Satu perumpamaan yang cukup cantik diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Kata Al-Imam Al-Ghazali, perumpamaannya adalah seperti orang yang kerja dia menjual madu. Orang yang menjual madu, dia dah tak rasa dah susah untuk mendapatkan madu. Orang lain tengok, la ilaha illallah, tahu yang cari madu, kena gigit dengan lebah berpuluh-puluh, kena gigit. Kita kena gigit satu lebah pun dah pewai dah kan. Dah macam kena luka yang besar lah. Tetapi orang yang dah kerja dia memang cari madu, dia dah menganggap perkara itu biasa. Sebab apa? Sebab dia nakkan natijah daripada usaha tersebut. Apa dia? Dia nakkan madu. Dia nakkan natijah daripada kepayahan, kesusahan yang dia hadapi. Maka seperti itulah juga kita manusia. Kadang-kadang memang susah, kita rasa berat kita nak melakukan ketaatan kepada Allah, nak jaga sembahyang 5 waktu, nak puasa, nak membayar zakat, nak bersedekah, perkara yang sukar. Tetapi bila ada sifat pengharapan, berharap dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bercerita tentang nikmat-nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan datanglah sifat semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tak rasa payah dah. Sebab apa? Teringat dengan nikmat-nikmat syurga yang dijanjikan oleh Allah. Dengan sungai yang mengalir, dengan arak, dengan bidadari, dengan mahligai dan sebagainya. Maka akhirnya bila kita melakukan ketaatan, hilang rasa penat kita. Seperti mana hilangnya penat orang yang mencari madu tadi. Begitu juga dengan orang yang bekerja buruh.
Bila kita tengok orang kerja buruh ni orang payah tengah panih kan, dengan kena memanjik-manjik macam-macam dia kena buat. Tetapi bagi mereka perkara yang tidaklah sesukar seperti mana yang kita gambarkan. Sebab apa? Sebab dia perlukan satu natijah. Dia perlukan apa yang dia nak dalam kerja dia, iaitu rezeki. Dia nak duit. Dia dah tak rasa dah susah. Alah, bisa tegal biasa, kata orang Melayu. Maka seperti itulah kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perkara itu sukar, tapi bila kita adanya sifat pengharapan kepada Allah dengan nikmat yang Allah janjikan, maka ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi semakin ringan, akan menjadi semakin mudah. Maka dua-dua sifat ini perlu ada dalam diri seorang mukmin. Tak boleh hanya ada sifat khauf, sifat takut, tanpa ada sifat raja, tanpa ada sifat pengharapan kepada Allah. Seperti kita sebut tadi, kalau seorang itu hanya ada sifat takut, cerita kat dia hanya tentang neraka, tak cerita dekat dia tentang nikmat syurga. Akhirnya dia kata, tak payahlah beribadah memang neraka diam Kita cerita tentang orang ni hidup beribadah selama ribuan tahun, tapi akhirnya masuk neraka. Bila dia dengar hanya cerita tentang ketakutan, tanpa dia ceritakan tentang kisah-kisah pengharapan, akhirnya dia kata, tak payahlah biarlah masuklah neraka Hilangnya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia jadi putus asa untuk terus beribadah. Akhirnya dia kata, tak apalah, buatlah dosa. Dan ni memang kojo macam ni. Memang tak ada jalan lain lah. Tak apalah. Neraka lah, kata dia. Sebab apa? Dia hanya diceritakan tentang al-khawf tanpa diiringi dengan ar-raja. Perumpamaan dia samalah macam kita pergi ke sekolah. Kita pergi ke sekolah. Kalau kita cerita anak kita nak pergi sekolah misalnya, walaupun saya tak ada anak lagi lah, anak tuan-tuan yang ada anak nak pergi sekolah, kita cerita dengan anak kita tentang tak bestnya sekolah. Kau tahu tak, guru matematik garang, kau tahu, kojol mencubit orang. Kau kalau tak dapat hafal CP, habislah kau. Memang dikojol kau cukup-cukup. Kita cerita dengan budak tu. Kita cerita makan kantin sekolah tu dah lah tak sadap. Garam tak cukup, kadang-kadang terlebih dilambat garam. Memang tak sedap makan kat kantin tu dah. Kalau kau kena panjik tanggal sekolah lah. Kita cerita benda yang tak baik tanpa kita menceritakan tentang perkara-perkara yang baik kat sekolah. Kita tak cerita, bukan semua guru jahat dah. Bukan semua guru garang, bukan jahat, garang. Bukan semua guru garang. Ada guru yang baik, ada guru yang penyayang. Dia seimbang. Ada yang garang, ada yang baik. Kod semua garang, habis sekolah tu. Kod semua baik pun tak jadi yo. Jadi seimbang. Jadi, sebab tu kena cerita juga tentang perkara yang baik. Yalah, memanglah kadang-kadang makanan yang tak sedap, tapi kadang-kadang sedap. Yang sedap tu sedap. Kita kena cerita kepada kanak-kanak. Barulah dia rasa semangat nak datang sekolah. Kok kita cerita benda yang tak baik, kita menakutkan dia tanpa memberi pengharapan kepada dia, akhirnya dia takut nak pergi sekolah. Maka seperti itulah kehidupan kita di dunia. Kalau kita hanya mencerita tentang takut, akhirnya kita hilang pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam budak tadi, tak nak dah pergi sekolah dah, tak payahlah pergi sekolah tak sedap semua cikgu garang, pergi sekolah, kata dia. Samalah seperti kita. Bila kita hanya bercerita tentang takut, tentang neraka tanpa diseimbangkan dengan syurga, pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya manusia akan menjadi putus asa. Begitu juga dengan seseorang yang hanya ada berharap pula, pun tak jadi juga. Dia hanya ada sifat harap, cerita kepada dia tentang syurga, sama macam budak sekolah tadi. Tak cerita dia tentang benda yang buruk dekat sekolah. Kita cerita yang baik-baik dekat sekolah. Cikgu ni baik, semua cikgu baik, kita kata. Memang cikgu ni semua penyayang, lebih baik daripada mak, kata dia. Lebih baik daripada abah, kata dia. Cikgu kat sekolah tu memang penyayang. Makanan kat sana semua sedap, tip-top, kata dia. Kita cerita baik-baik. Kita tak cerita kepada dia benda yang buruk. Akhirnya menyebabkan apa? Akhirnya menyebabkan ini yang Nabi sebut dalam hadis ini. Manathu nafsuhul amani. Akhirnya dia tak ada perasaan takut langsung. Dia pergi sekolah main-main dia. Sebab apa? Cikgu baik. Tak takut dia dah. Belajar pun main-main, suka-suka. Sebab dia menyangka bahawa cikgu sekolah tu baik. Samalah macam hal yang Nabi sebut dalam hadis ini. Bila seorang itu dia hanya tahu Allah tu Ghafurur Rahim, Allah penyayang, kata dia, Allah akan ampunkan. Tak apa, jangan risau, Allah tu Maha Penyayang, Allah akan ampunkan. Hanya ada pengharapan tanpa diikuti dengan sifat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa jadi? Akhirnya dia melakukan dosa dan berharap agar Allah ampunkan dia. Dia melakukan dosa dan berharap dia akan masuk ke dalam syurga. Maka inilah yang dikhawatiri. Sebab tu perlulah kesinambungan, keseimbangan di antara sifat takut dan sifat
harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, sesungguhnya mereka itu bersegera di dalam melaksanakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yad'unana, dan dia berharap, berdoa kepada kami, memohon kepada kami, beribadah kepada kami, raghaban wa rahaba, dengan penuh harapan serta gerun dan takut. Jadi harap al-khauf ar-raja, harap dan takut ini adalah apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Timbul persoalan, ustaz, macam mana nak dapatkan sifat takut? Macam mana nak dapatkan sifat raja? Maka ulama mengajarkan kita, antaranya pertama, kita kena mengenang dosa yang pernah kita lakukan untuk mendatangkan sifat takut kepada kita. Kenang segala kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita, zaman muda kita, apa yang kita lakukan. Maka kita ingat akan balasan Allah Subhanahu Wa Taala akan keterlanjuran kita. Yang kedua, mengenang berkenaan dengan kedahsyatan balasan Allah. Kita kenang dosa-dosa yang kita dah lakukan. Kita ingat pula apa yang Allah akan balas atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang ketiga, kita mengenang kelemahan diri kita yang tidak akan mampu untuk bertahan untuk menerima azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kenang dosa kita, kita mengingati kedahsyatan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenang pula kelemahan diri kita yang takkan mampu untuk bertahan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, dan ditambah pula dengan kita mengenang tentang kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan apa yang dikehendakinya, maka akhirnya akan menyebabkan sifat diri kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu juga diiringi dengan sifat ar-raja. Bagaimana nak menghasilkan sifat ar-raja? Yang pertama, kita mengenang segala kebaikan Allah kepada kita. Ingat segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun nikmat tu tak layak pun untuk kita. Hari ni apa yang kita ada, rezeki yang kita ada, kehidupan yang kita ada, ahli keluarga kita, anak-anak kita, kalau diikutkan, kita tak layak pun dapat nikmat tersebut. Tapi Allah bagi kepada kita. Sebab apa? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya Allah kepada kita. Yang kedua, mengenang segala balasan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca tentang ayat-ayat berkenaan dengan syurga. Baca tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mengenang segala nikmat yang telah kita perolehi, sama ada berkaitan dunia maupun akhirat. Ingat segala nikmat yang telah Allah bagi kepada kita, agama yang Allah bagi kepada kita, keinginan untuk menuntut ilmu agama, maka kesemua itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita kenang nikmat-nikmat tersebut. Ditambah pula dengan kita mengenang luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang mendahului kemurkaannya. Sesungguhnya Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, Al-Ghaniyul Karim, Ar-Ra'uf bi'ibadihil mu'minin. Maka bila kita melakukan kesemua ini, akan datanglah sifat Ar-Raja, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat berkenaan dengan Ar-Raja, berkenaan dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 53, ayat yang sangat penting yang perlu difahami oleh setiap mukmin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah melakukan dosa kepada diri mereka sendiri, yang telah melampaui batas diri mereka sendiri sebagai seorang hamba. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah pernah sesekali mereka berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sidang pendengar dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk berputus asa kepada rahmat Allah. Bersama-sama punlah dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah sesekali kita menganggap bahawa Allah tidak akan mengampunkan dosa kita. Kerana Allah memberi jaminan kepada kita, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan segala dosa. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita pernah berasa putus asa. Dia kata, Dan dah buat macam-macam dah, Allah takkan ampunkan Dan. Tak apalah, biarlah. Dengan kau pendengar kau lah, kata dia. Tak.
itu namanya berputus asa daripada rahmat Allah. Allah kata Allah akan mengampunkan setiap dosa yang anak Adam melakukan. Teruslah memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah." Siapa lagi yang akan mengampunkan dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah juga sebut dalam surah Al-A'raf, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in." Rahmat aku itu, yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maha luas daripada segala perkara. Maka dengan kita membacakan ayat-ayat ini akan datanglah sifat pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Rahmat Allah itu sangat luas. Jangan pernah putus asa kepada Allah. Banyak dosa pun kita lakukan, terus bertaubat, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat berkenaan dengan Ar-Raja. Begitu juga ayat berkenaan dengan Al-Khawf. Antaranya firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Macam mana nak datangkan sifat takut? Dengan membaca firman-firman Allah SWT tentang ayat-ayat Al-Khawf, ayat-ayat takut ataupun tarhib. Di dalam Al-Quran ada ayat berkenaan dengan targhib, ada ayat berkenaan dengan tarhib. Antaranya apa? Allah sebut, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha." Adakah kalian menyangka bahawa kami menciptakan kalian itu sia-sia? Saja-saja je ciptakan kalian. "Wa annakum ilaina la turja'un." Dan kalian tidak akan kembali kepada kami. Maka ini ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Bagi tahu, ingatkan kepada kita yang kehidupan kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang sia-sia. Bukanlah kehidupan untuk kita bersenang lenang, untuk kita bergembira, untuk kita melakukan apa yang kita nak. Tak. Kerana kata Allah, kalian akan kembali kepada aku. Aku akan panggil kalian. Kalian akan dipersoalkan akan apa yang kalian lakukan dalam kehidupan dunia. Dan begitu juga Allah sebut dalam surah Al-Qiyamah. Kata Allah SWT, "Ayahsabul insanu an yutraku suda." Adakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan, ditinggalkan tanpa diberikan tanggungjawab, tanpa mereka akan dibalas atas setiap apa yang mereka lakukan? Maka ini ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang kadang-kadang kita kena baca. Tak cukup hanya dengan kita baca ayat-ayat berkenaan dengan rahmat Allah yang maha luas, tentang sifat pengampunan Allah, tanpa diimbangi dengan ayat-ayat berkenaan dengan takut ataupun berkenaan dengan azab ataupun ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran juga ada ayat yang Allah gabungkan di antara sifat al-khawf dan raja. Contohnya, kita tengok sedikit contoh dalam surah Al-Hijr. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 49 hingga 50, kata Allah Subhanahu wa taala, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, beritahu, peringatkanlah kepada hamba-Ku, sesungguhnya aku adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Anal ghafurur rahim, aku adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ayat seterusnya Allah kata apa? "Wa anna azabi huwal azabul alim." Dan azab aku adalah azab yang amat pedih. Jadi dalam surah Al-Hijr ini Allah menyamakan, sekalikan antara ayat berkenaan dengan Ar-Raja, yakni ayat 49 Allah kata, bagi peringatan, ingatkan kepada hamba-Ku, aku ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan seterusnya Allah gabungkan dengan sifat al-khawf dengan kata Allah Subhanahu wa taala, ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, sesungguhnya azab aku adalah azab yang tidak terperi sakitnya, azab yang amat pedih. Begitu juga dalam surah Al-Ghafir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab dzit tawl." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengampunkan dosa, yakni Allah Subhanahu wa taala yang mengampunkan dosa dan yang menerima taubat, yang berat azabnya, yang melimpah-limpah kurniaannya. Syadidil iqab, yang berat azabnya, yang pedih azabnya. Dzit taul, ayat yang sama Allah gabungkan, iaitu yang melimpah-limpah kurniaannya. Maka ini antara ayat yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk mewujudkan sifat al-khawf, yakni sifat takut dalam diri kita, dan sifat pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kalau kita nak bincang berkenaan dengan sifat al-khawf dan ar-raja, dan perkara-perkara ini, bab ini dibincangkan secara panjang lebar dalam at-tasawuf. Contohnya, para ulama sufi memberikan contoh tentang bagaimana kita nak datangkan sifat-sifat khauf dalam diri kita. Antaranya apa? Kita mempelajari, bercerita tentang keadaan iblis, la'natullah. Yang mana iblis ini diriwayatkan bahawa dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
selama 80,000 tahun. Bukan 8,000 tahun, 80,000 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan bahawa tidak adalah satu tapak kaki pun, tidak adalah satu tempat yang dipijak, melainkan tempat itu telah disujud oleh iblis. Tempat itu iblis dah sujud, dah beribadah kepada Allah di situ. Tak ada tempat yang tidak pernah iblis beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan banyaknya ibadah iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana kesombongannya, kerana keingkaran dia untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Allah melaknat dia, melaknat keturunannya dan mencampakkan kesemuanya di dalam api neraka, wal iyad billah. Menunjukkan peringatan kepada diri kita yang merasa kadang-kadang kita rasa diri kita ni dah hebat dah. Aku orang agama, aku ustaz, aku ustazah, aku pergi masjid, aku AJK masjid, aku orang masjid. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana syaitan itu yang ibadahnya lebih banyak daripada kita, hidup dia lebih lama daripada kita, tetapi disebabkan satu kesalahan akhirnya Allah campak dia dalam neraka untuk selama-lamanya. Jadi dengan kita menceritakan kisah seperti ini akan datangkan sifat takut dalam diri kita. Begitu juga dengan kisah para nabi, antaranya kisah Nabi Nuh alaihi salam, yang mana Nabi Nuh alaihi salam ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mana Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk naik ke kapal. Kemudian Nabi Nuh kata apa? Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. Bila Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk menaiki kapal, tapi Nabi Nuh nak juga bawa anak dia. Dia kata apa? Inna ibni min ahli, kata Nabi Nuh, anak aku adalah daripada orang yang anak aku adalah daripada kalangan ahli keluargaku. Bolehlah aku bawa, wahai Allah, izinkan aku untuk membawa anakku naik ke kapal ini. Tetapi Allah menegur Nabi Nuh alaihi salam dengan kata Allah SWT, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Kata Allah SWT, hey Musa, hey Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah daripada kalanganmu, kerana dia adalah merupakan orang yang melakukan amalun ghairu salih. Dia adalah orang yang melakukan perbuatan yang tidak saleh, tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Allah kata, hey Nuh, jangan engkau minta kepadaku daripada perkara yang engkau tak tahu pun. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sungguhnya aku memperingati engkau daripada tergolong, termasuk daripada kalangan orang yang jahil. Ini teguran Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun silap sikit je. Cuma Nabi Nuh sayang dengan anak dia, kesian dengan anak dia, nak bawa anak dia naik ke kapal. Tetapi Allah tegur, sehingga diriwayatkan bahawa Nabi Nuh alaihi salam, bila Allah tegur Nabi Nuh atas perbuatannya untuk mengajak anaknya naik ke kapal, dan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan dalam firman Allah kepada Nabi Nuh, akhirnya Nabi Nuh alaihi salam dia menyesal atas perbuatannya, dan dikatakan bahawa dia tidak pernah mengangkatkan, selepas peristiwa tersebut, dia tunduk dan tak pernah mengangkatkan kepalanya selama 40 tahun kerana malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi Nuh, dan kesalahan ini tak adalah kesalahan yang besar pun nak banding dengan kesalahan kita, tetapi malunya Nabi Nuh kepada Allah SWT, takutnya Nabi Nuh di atas teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang khalilullah, antara Nabi ulul azmi, Nabi yang paling dekat dengan Allah SWT, sehingga digelarkan sebagai khalilullah, teman rapat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah merakamkan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim cukup takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa yang dia lakukan, seperti mana yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin, dan dialah yang aku harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari kiamat. Jadi ulama tafsir bincang, apakah dosa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama tafsir panjang perbincangan, sebagian mengatakan bukan khati'ati. Khati'ati ini adalah satu dosa, tapi sebagian ulama tafsir kata bukan satu dosa tapi banyak dosa. Menurut sebahagian mufassirin, Nabi Ibrahim melakukan satu dosa sehingga akhirnya baginda meminta ampun kepada Allah SWT. Itu dosa dia apa? Dosa Nabi Ibrahim yang mengatakan kepada kaumnya, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Ketika mana peristiwa Nabi Ibrahim memusnahkan berhala-berhala sembahan kaumnya. Bila kaum dia balik, kaum dia tengok semua dah musnah,
Kaum dia tanya, siapa yang musnahkan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kata apa? Bal fa'aluhu kabiruhum haza. Yang buat, yang musnahkan yang berhala-berhala ni, tu yang paling besar tu. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim bila dia dah musnahkan semua yang besar-besar tu, dia ambil tukul tu, dia letak dekat tangan berhala yang paling besar. Lepas tu dia kata, yang buat, yang musnahkan yang berhala-berhala lain ni yang paling besar tu, sebab kau tengok tukul tu kat tangan dia. Sedangkan perkara itu adalah perkara yang dusta. Bukan berhala itu yang buat. Cuma Nabi Ibrahim sebenarnya dia nak mengajar kaum dia, nak bagi tahu kepada kaum dia yang patung tu tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat. Tetapi di atas perbuatan tersebut, menipu, walaupun kadang-kadang tipu tu bukanlah perkara yang besar pun. Tipu Nabi Ibrahim ini adalah atas dasar untuk berdakwah kepada Allah SWT, untuk mengajar kaum dia. Tetapi Nabi Ibrahim meminta ampun kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Wallazi atma'ali, yang sangat aku harapkan untuk diampunkan dosaku, kata Nabi Ibrahim. Bahkan diriwayatkan bahawa Nabi Ibrahim AS, apabila beliau melakukan dosa tersebut, lalu beliau menangis bersungguh-sungguh sehingga Allah menghantar Jibril AS untuk turun kepada Nabi Ibrahim, mengatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, hal ra'aita khalilan yu'adzibu khalilahu bin nar. Hei Ibrahim, kau pernah tengok ke seorang kawan baik dia akan mengazab orang yang dia sayang, kawan baik dia? Kau pernah tengok ke kawan baik seksa, azab kawan baik dia? Tak ada. Kalau ada tu maknanya bukan kawan baik, tu berlakon jadi kawan. Kalau betul-betul dia kawan yang baik, dia tak akan azab, dia tak akan khianat kepada kawan dia. Maka ini yang Jibril katakan kepada Nabi Ibrahim AS, peringatkan kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, dah lah tu, janganlah kau menangis huya benar. Allah tak akan azab kau doa, Allah ampunkan kau, jangan risau. Tapi apa kata Nabi Ibrahim AS? Kata Nabi Ibrahim, ya Jibril, hey Jibril, idza dzakartu khati'ati nasitu khullatahu. Hey Jibril, ya aku tahu seorang sahabat baik tidak akan mengazab, tidak akan menyeksa kawan baik. Tetapi apabila aku mengenang dosa-dosaku, maka aku lupa dengan keluasan rahmat Allah SWT. Menunjukkan bahawa takutnya Nabi Ibrahim AS kepada Allah SWT. Dan banyak lagi kisah-kisah para Nabi yang boleh dijadikan sebagai pengajaran dalam kehidupan kita untuk mewujudkan sifat takut kepada Allah SWT. Dan begitu juga kita perlu cerita juga, kalau kita cerita tentang sifat takut semata-mata tanpa kita imbali dengan kisah-kisah berkenaan dengan rahmat Allah SWT, maka akhirnya orang akan anggap, Nabi pun tak diampunkan dan apatah lagi. Sebab tu kita kena juga memasukkan kisah-kisah ar-raja, pengharapan kepada Allah SWT. Antaranya apa? Allah rakamkan dalam surah Al-Anfal. Bagaimana Allah SWT berfirman, Kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kata Allah SWT, katakanlah kepada orang yang mengkufuri Allah SWT, yang syirik kepada Allah SWT, iyantahu, kalau mereka menghentikan perbuatan syirik tersebut, yughfar lahum ma qad salaf, Allah ampunkan segala dosa mereka. Ini jaminan daripada Allah SWT. Oleh itu ada orang yang dia hidup 70 tahun mensyirikkan Allah SWT, tetapi hanya dengan sejam, hanya dengan sesaat dia beriman kepada Allah SWT, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Antaranya apa? Dalam Al-Quran Allah mengkisahkan bagaimana kisah penyihir Fir'aun, ahli-ahli sihir Fir'aun, yang mana kisah Nabi Musa berlawan dengan penyihir Fir'aun. Yang panjanglah kisah dia kalau kita nak cerita tentang bagaimana mereka menggunakan Nabi Musa mencampak tongkatnya sehingga menjadi ular yang besar. Akhirnya ahli-ahli sihir Fir'aun ini beriman kepada Allah SWT dan Allah rakamkan perbuatan tersebut. Apa yang mereka ungkapkan dengan firman Allah SWT, fa'ulqiyas saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Apabila ahli sihir Fir'aun ini dia melihat tongkat Nabi Musa yang menjadi ular yang sangat hebat, yang sangat besar, akhirnya dia kata apa? Amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Kami beriman kepada Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Sebab apa? Dia tahu tidak mungkin sihir mampu melaksanakan, menjadikan tongkat itu ular yang sebegitu hebat. Dia tahu. Akhirnya dia kata apa? Amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Kami beriman kepada Tuhan Nabi Harun dan Nabi Musa. Allah rakamkan walaupun sekejap je, akhirnya dia dibunuh oleh Fir'aun. Fir'aun siksa dia sehingga mereka mati kesemuanya. Tetapi walaupun mereka beriman, tak lama pun sebelum tu dia ahli sihir, melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Tetapi sebabkan seketika mereka beriman kepada Allah,
mereka disebut-sebut di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran beberapa tempat Allah menceritakan tentang kisah ahli sihir Fir'aun, yang kalau kita fikir secara logik, dia tak lama pun beriman kepada Allah, tetapi sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Allah masukkan dia ke dalam syurga, dan Allah cerita tentang mereka di dalam Al-Quran dalam banyak tempat. Begitu juga dengan kisah Ashabul Kahfi. Panjang benar cerita hari ni kan. Tak habis kita hadis ini. Okey, kita habiskan sedikit syarahan hadis ini yang terakhir. Jadi itulah kesimpulan, iaitu sifat al-khauf dan ar-raja yang perlu ada dalam kehidupan diri kita, yang kalau salah satu tak ada, berlakulah seperti apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Maka kata Sayyidina Abdul Aziz, makna hadis ini sangat jelas. Hadis ini juga bertepatan dengan keadaan zaman ini dan mereka yang hidup padanya. Hal ini hanya dapat dilihat bagi mereka yang mempunyai mata hati. Oleh yang demikian, setiap orang yang berakal hendaklah memerhatikan apa yang terdapat pada zaman ini daripada segala akhlak yang tercela yang dinyatakan di dalam hadis ini. Dia perlulah berusaha untuk menjauhi daripadanya serta meninggalkannya. Tidak ada padanya akhlak-akhlak yang terpuji yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, lebih-lebih lagi al-mudahin, yakni bermuka-muka dan tidak menjelaskan kebenaran di hadapan manusia demi mendapatkan keredaan mereka, seperti hal keadaan ahli ilmu pada hari ini. Ini apa Sayyidina Abdul Aziz sebut tentang al-mudahin, ini orang yang alim, orang yang berilmu, tetapi mereka menutup mulut mereka untuk menjaga periuk nasi mereka. Mereka terpaksa mengiyakan kejahatan, dosa semata-mata untuk menjaga diri mereka, untuk menjaga rezeki mereka, supaya mereka mendapat redha manusia dan mereka lupa tentang redha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita daripada termasuk dalam pada sifat-sifat yang Nabi SAW gambarkan dalam hadis ini. Tidak adalah daya dan kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi pada minggu akan datang. Dan sebelum kita sudahi majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keberkatan majlis kita pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala yang ada pada kita pada hari ini, mengangkat segala wabak, segala penyakit yang ada pada hari ini, dan moga-moga dengan asbab kita membaca hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, melindungi ahli keluarga kita daripada COVID-19, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahabatil kiram wa li jami'il muslimin wal muslimat wa awliya wa syuhada wa salihin. Humul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والبغي والسوء المختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.